Tetapi saya ingin memetik isu yang dibagi tahu oleh KJ. Dia katakan Dr. Akmal ni memanglah kan, itu tugas dia. Dia katakan dia sebagai ketua pemuda UMNO ni, itu tugas dia. Perlu dah dia menjadi hero dan sebagainya lah. So kita ni memang kena lihat itu dengan teliti sikit. Selamat datang kepada Terus Terang. So hari ini kita nak bincang satu isu yang semakin hangat, iaitu isu yang mengenai stalking yang berjual di KK Mak lah. So benda-benda macam ni kami sekarang tengok dia sudah menjadi satu isu yang macam kumpulan yang haluan kanannya nampak telah berjaya lah bermain dengan isu perkawaman dan isu agama. Tapi saya nak tanya kepada kedua-dua panelis, kenapa semua ni telah berlaku? Bagi kita ni saya rasa kita faham isu ni memang sensitif, Nick. Dan memang kita ni tidak boleh memberikan satu tanggapan bahawa isu ni kecil saja bagi komuniti. Jadi perkara-perkara di antara saling di antara kaum, kita ni tidak boleh memberikan anggapan ataupun berkecilkan bagaimana perasaan orang lain. Jadi bagi orang Muslim, Melayu Muslim, kita ni memang faham isu ini kalau dirasakan dengan sensitif. Bagi kaum-kaum lain, kita rasa kita harus memahaminya dan tidak memberikan satu pandangan untuk memperkecilkan isu tersebut. Saya rasa masalah utamanya macam disebutkan tadi, kita kenapa haluan kanan nampaknya berjaya dalam isu ni. Ini yang telah berlaku walaupun hampir 70 tahun kita merdeka, sentiasa isu-isu kaum, isu-isu agama akan jadi satu isu yang laris untuk digunakan pihak-pihak tertentu untuk mencetuskan pemusuhan, rasa tidak selamat antara kita. Tetapi ada pihak-pihak tertentu memang menunggu isu-isu macam ni untuk mereka tunggang, mereka nak jadi hero, mereka nak tunjukkan mereka adalah pembela kepada agama, pembela kepada kaum dan sebagainya. Jadi isu ni dibawa jadi overreact. Benda yang sepatutnya bukan tak perlu react, kita kena react, tetapi jangan overreact, jangan lebih daripada yang sepatutnya yang kita kena buat. Jadi sebagai manusia normal, kita nampak ada api terpecik, spark. Sebagai manusia normal, kita cari jalan macam mana nak padamkan api tersebut. Tetapi mereka-mereka yang berhaluan kanan ni, mereka nampak api tu, mereka tambah minyak lagi. Akibatnya negara kita yang terbakar, dan akibatnya hubungan antara kaum yang jadi bermasalah. Daripada satu benda yang sebenarnya boleh kita react dengan cara yang positif, tapi sekarang ni dah menjadi isu untuk jadi punca pemusuhan antara kaum. So saya rasa apa yang kita pun menyahut baiklah apa yang dikatakan oleh KJ semalam dalam program Keluar Sekejap itu. So dia kata semua orang kena stand down. Kita setuju. Dan pihak polis pun mengatakan jangan bincang isu ni lagi, perlu stand down. Kita memang sokong benda itu. Tetapi saya ingin memetik isu yang dibagi tahu oleh KJ. Dia katakan Dr. Akmal ni memanglah kan, itu tugas dia. Dia katakan dia sebagai ketua pemuda UMNO ni, itu tugas dia. Perlu dah dia menjadi hero dan sebagainya lah. So kita ni memang kena lihat itu dengan teliti sikit. Kenapa KJ cuba nak menyatakan bahawa benda itu adalah normal bagi seorang ketua pemuda UMNO lakukan. Kalau kita lihat sejarah, bila semalam saya lihat itu, memang apa yang dibuat oleh seorang ketua pemuda UMNO ni memang konsisten trend dia. Dan trend inilah bukan satu trend yang sihat. Sejak bermula dengan Datuk Seri Najib, bila dia menjadi ketua pemuda, kita tahulah insiden dengan Chris tu, memandikan darah. Hishamuddin pun sama juga, Hishamuddin Hussein, Datuk Seri. Dia pun ada Chris dengan isu Chris yang diayun-ayunkan dalam himpunan UMNO. Begitu juga dengan Khairi sendiri. Bila semasa tahun 2016 dia menggerakkan gerakan baju merah untuk menentang bersih dan sebagainya. Dan ada juga daripada grup-grup yang tertentu juga, mereka ni apa yang mereka buat ialah mereka ini cuba menyerang Jalan Petaling kerana mereka seolah mengatakan bahawa tempat itu ada semua bahan-bahan tiruan daripada China. Ini tidak bagus dan mereka ingin menyerang peniaga-peniaga di situ. So secara konsisten kita lihat benda ni. Dan hari ini Akmal pula. So adakah KJ menyatakan bahawa ini biasalah, ini apa yang dilakukan oleh pemuda UMNO? Saya rasa ini ialah isu yang kita harus kecam dan kita harus kritik. Okay? Bagaimana pihak politik telah membakar benda ni. Sentimen rakyat kita faham, kemarahan orang Melayu Muslim kita faham itu, tetapi kita tak setuju dengan pempolitikan tersebut. Jadi ini yang saya rasa penting untuk kita dibicarakan, dan kita harus menghentikan cara benda-benda ini. Sebab saya rasa mungkin besok ada satu lagi isu. Adakah Dr. Akmal bertindak dengan cara yang sama?
kita pun kali pun kena sedar lah, UMNO ceria dengan cara ni pun UMNO kena tolak juga. UMNO kalah juga kan. Jadi sepatutnya dia tahu orang dah tinggalkan benda ni. Ini bukan lagi cara kita, kita bukan 50-60 tahun yang lepas, kita dah semakin maju, kita dah melepasi border-border ni, halangan-halangan ni. Jadi kita tak nak lagi orang mainkan isu-isu macam ni. Bercakap tentang isu satu perkara, mainkan isu satu perkara yang lain lah. Jadi tak salah pun kalau Ketua Pemuda UMNO untuk dia bercakap dalam isu ni, menuntut permohonan maaf, failkan laporan polis dan sebagainya, tak salah pun. Tapi bila melebih-lebihkan, menimbulkan api pemusuhan dan sebagainya, dan akhirnya kita nampak kesannya bila berlakunya orang baling bom pada kekemat, berlakunya ugutan-ugutan bunuh. Hari ni ada orang kedua dapat ugutan bunuh dan sebagainya. Bagi saya, akhirnya kita tak dapat kawal lagi api ni. Kita ingat kita nak ambil take advantage daripada api ni, tapi sampai satu masa kita tak dapat kawal. Dan bila masa ni meledak, bila bom ni meletup nanti, kesan kepada rakyat, rakyat yang akan kena, rakyat terbanyak yang akan kena, bukan orang politik, bukan orang YB, ketua-ketua pemuda ni dan sebagainya, tapi rakyat biasa di bawahan yang bukan main susah lagi nak survive setiap hari, terpaksa menjadi mangsa kepada api kebakaran perkauman. Kalau memang dah ada tindakan daripada awal nak charge dia, saya rasa itu penting, dan kita memang sokong perkara itu telah dilakukan oleh PDRM. Beliau telah pun di-charge sebab kebenaran isu tersebut. Sebab sekarang ni spekulasi banyak, benda ni datang daripada mana, siapa yang buat, dia ada buat siasatan ke tak. So itu semua kita jangan bicara sekarang, biar mahkamah menentukannya. Saya rasa haluan seterusnya ialah telah pun dihadapkan di mahkamah dan dia telah pun di-charge, dan biar mahkamah sendiri yang melihat semula fakta-fakta dan menentukan apakah kebenaran isu ini. Jadi itu yang saya rasa harus dibuat dengan cepat, dan kalau benda itu dibuat dengan cepat, saya rasa kita boleh menutup kebakaran isu ini. Kenapa benda ni menjadi semakin banyak berlaku dan menjadi semakin serius? Bila jadi kes-kes macam ni, kita tak menggalakkan dialog antara pemimpin-pemimpin kaum, pemimpin-pemimpin agama dan sebagainya. Kita tak galakkan mereka untuk dialog. Saya tak nampak ulama-ulama dalam konteks Islam yang bersuara untuk tenteramkan keadaan tentang isu stalking ni dan sebagainya. Tapi sebaliknya kita biarkan orang yang tak sepatutnya bercakap, kita biarkan mereka bercakap. Orang yang sepatutnya bercakap, termasuklah PMX yang selalu sebut Osman Madani pasal perpaduan dan sebagainya, tak bercakap dalam isu ni. Mereka ambil keputusan untuk mereka stand down awal sebelum arahan stand down dikeluarkan. Mereka stand down lebih awal lagi untuk tak bicara, tak mendamaikan kumpulan masing-masing, tak ajar toleransi dan sebagainya. Saya teringat satu masa dulu di Kuala Lumpur ada 2 gereja pernah dibaling molotov cocktail. Dalam keadaan isu hangat, orang pun tertanya-tanya siapa yang buat, apa yang berlaku, adakah orang Kristian dan orang Islam akan bergaduh sebagainya. Waktu tu Menteri Besar Kelantan arwah Tok Guru Ni Aziz, orang pertama yang hadir datang melawat dua-dua gereja tu tanpa ada sebarang makluman ke apa, dia datang melawat, tunjukkan solidariti dan sebagainya. Jadi saya rasa sama juga berlaku bila isu sama ada isu stalking ni ke, atau isu tak semestinya kena pada kaum orang Melayu atau Islam, apa-apa kaum sekalipun. Jika pemimpin-pemimpin ambil langkah pertama dulu untuk tunjukkan harmoni, untuk tunjukkan simpati, untuk tunjukkan dialog dan sebagainya, kita akan dapat atasi benda ni. Tetapi sekarang pemimpin tak ambil tugas mereka, tak jalankan tugas mereka, mereka biarkan api ni merebak, dan mereka fikir macam mana nak ambil advantage daripada api yang sedang merebak. Kebanyakan isu perkauman yang biasa cetus. Saya nak sebut sedikit laporan yang pernah dikeluarkan oleh Komas pada tahun lepas, mereka membuat satu analisa isu-isu racism, setakat mana dianya berkembang di Malaysia. Mereka menyebut lebih daripada 20% semua isu-isu perkauman yang terjadi di Malaysia ni adalah kerana politik, adalah di atas platform politik, adalah dibuat oleh ahli politik itu sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa bagaimana isu perkauman ini dipolitikkan dan untuk meraih undi semasa pilihan raya. So kalau jelas benda ni begitu berlaku, dan kali ini pun sama juga perkara yang sama berlaku, bukankah tugas Perdana Menteri dan Ketua negara ini sekurang-kurangnya kena jaga dia punya anak buah dia, kan? Sekarang ni kita ada kerajaan perpaduan, dan tidak bolehkah Anwar ni memanggil semua parti-parti dalam kerajaan perpaduan ni, menyatakan kepada mereka ni jangan memainkan isu-isu ini. Kita dah tahu dia punya sikap UMNO ni, kita dah tahu dah macam kita ceritakan tadi. So tidak bolehkah beliau berbuat? Saya rasa itu perlu dibuat. Sebagaimana Anwar ni telah ke depan mengatakan bahawa berbincang dengan semua parti-parti, mengatakan
untuk kestabilan negara. Mereka mengatakan okey, jangan kita menumbangkan kerajaan. Kerajaan perpaduan sekarang. Jadi demi untuk mengekalkan berkuasa, beliau boleh berbuat demikian, kan, berbincang dengan semua orang. Tidak bolehkah beliau berbuat demikian dalam isu ini pula? Selama 5 tahun ke apa-apa ke sampai bila-bila untuk kestabilan negara, jangan bangkitkan isu-isu sebegini kepada UMNO, kepada mana-mana pihak, jangan buat benda-benda ini. Sebab kalau tidak, kalau dia tidak ke depan membuat benda ni, mana kepimpinan dia? Jadi saya rasa itu yang kegagalan yang kita lihatlah. Kita hidup bersama selama ni, kita memang secara fitrah manusianya kita boleh hidup bersama dengan semua orang yang berbeza dengan kita. Tetapi ahli-ahli politik ni memecah belahkan kita. Ahli politik menjadikan kita bersifat individual, bersifat perkauman, bersifat keagamaan. Masing-masing nak membela kumpulan masing-masing, seakan-akan masing-masing berdepan dengan ancaman kepada kumpulan masing-masing, kaum masing-masing. Yang ini saya rasa kita kena redakan. Saya rasa di sinilah pentingnya wujud dialog. Tetapi apa yang berlaku di negara kita malangnya ialah bila isu ni timbul, setiap kaum ini dia ini akan mengambil satu langkah ke belakang dalam kumpulan mereka sendiri. Jadi bila dah berlaku perkara ini di antara rakan-rakan kawan-kawan Melayu Muslim, di antara WhatsApp group dan juga perbincangan dalam kaum India dah mula dah, oh, dia orang dah ambil tindakan. Kenapa tak ambil tindakan bila benda ni berlaku pada kaum kita? Kenapa tak ambil tindakan terhadap Zakir Naik? Semua akan keluarlah debat macam tu. Jadi ianya akan menjadikan satu situasi di mana setiap kali perkara ni berlaku, semua kaum mengambil posisi yang lebih keras dalam di antara mereka sendiri, dan ia ni akan memecah belahkan kita. Saya rasa itulah penting, kita perlu dengan segera mewujudkan satu budaya berdialog. Bila wujud isu, semua orang kena datang, Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, siapa-siapa datang semua sekali. Kenapa macam ni? Biar kita berdialog. Tak setuju, tak kisah. Tapi kita sekurang-kurangnya dapat memahami perasaan orang lain, tidak hanya mendengar cerita-cerita yang diwar-warkan oleh ahli politik, sebab kita dah jelas, dah tahu itu semua perkataan ni keluar daripada mulut ahli politik itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Dia bukan untuk kesejahteraan rakyat. So, rakyat janganlah hanya tunggu kepada ahli politik kadang-kadang, kan, sebab mereka ini lebih merosakkan daripada meredakan keadaan. So rakyat kena wujudkan satu budaya berdialog, buat inisiatif, kita duduk bersama berbincang dan dapat satu persefahaman di antara kita. Orang tanya kenapa berlaku isu-isu perkauman. Dia kata punca pertama isu-isu perkauman timbul sebab kita ada parti-parti perkauman. Kalau ramai orang faham kita tak nak lagi isu perkauman diteruskan, kita tak nak lagi api ni merebak, kita dah bosan, dah tak larat dalam politik main isu-isu macam ni, please jangan support lagi parti-parti baik kaum. Tak boleh support. Tak kisahlah kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Kalau parti tu memperjuangkan kaum tersebut, pemimpin-pemimpinnya hanya nak perjuangkan berminat untuk satu kaum saja, satu isu satu kaum, kita kena tolak. Kita kena ambil keputusan, no more, saya tak boleh, dah cukup dah bagi saya. Negara ni makin teruk, jadi makin bermasalah sebab mereka-mereka ni, tangan-tangan gaib ni yang main-mainkan isu seperti ini. Kalau nak bagi komen, apakah langkah ke depan? Bagaimanakah kita nak bawa rakyat ke depan? Itu yang kita nak dengar komen tu. Jadi kita janganlah membuka isu ni lebih besar lagi. Kita ni nak lihat pandangan-pandangan apakah langkah seterusnya untuk rakyat Malaysia supaya ini kita dapat hidup dengan aman, dengan sejahtera.